Selamat pagi, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terlebih dahulu, kami ingin melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka dapatlah kita berkumpul pada pagi ini. Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru mata pelajaran sains kami, yaitu Cikgu Gary, atas tunjuk ajar dan bantuan beliau bagi menyiapkan tugasan kami yang akan dibentang sebentar lagi. Ucapan yang sama saya tujukan kepada ibu bapa kami yang turut memberi dorongan dan sokongan mereka sehingga berjaya menyiapkan tugasan tersebut. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung untuk sepanjang tempo menyiapkan tugasan ini. Sebagai pengenalan, kami ingin membentangkan tajuk alat-alat mengatasi had deria penglihatan dan pendengaran. Sebagai pengenalan, deria manusia terdiri daripada 5 deria penting, yaitu deria rasa, deria sentuhan, deria bau, deria penglihatan dan deria pendengaran. Masing-masing menggunakan organ deria tersendiri dan juga spesifik dengan fungsinya. Sebagai contoh, deria penglihatan menggunakan mata sebagai organ deria dan deria pendengaran menggunakan telinga sebagai organ deria. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa had dan halangan tertentu kepada deria penglihatan dan pendengaran kita. Sebagai contoh, mata tidak dapat melihat objek yang sangat kecil seperti kuman, manakala telinga kita pula tidak dapat mendengar bunyi yang sangat kecil atau sangat kuat. Namun, dengan adanya teknologi moden, halangan dan had kepada deria seperti ini juga dapat diatasi. Alatan seperti teleskop, mikroskop, kanta pembesar, sinar X, periskop, dan binokular, dan alat pengimbas ultrabunyi dapat membantu mengatasi had kepada deria penglihatan kita. Manakala alatan seperti mikrofon, pembesar suara, stetoskop, dan alat bantu dengar pula mampu untuk membantu kita mengatasi had deria pendengaran. Sebagai definisi, had deria pendengaran adalah keterbatasan terhadap deria pendengaran yang disebabkan oleh halangan tertentu pada fungsi organ telinga. Sebagai contoh, telinga kita tidak dapat mendengar bunyi yang terlalu kecil dan telinga kita juga tidak dapat mendengar bunyi degupan jantung. Had deria penglihatan adalah keterbatasan terhadap deria penglihatan yang disebabkan oleh halangan tertentu pada fungsi organ mata. Sebagai contoh, mata kita tidak dapat melihat objek yang terlalu kecil dan tidak dapat melihat objek yang terlalu jauh. Begitu juga mata kita juga tidak dapat melihat objek yang berada di sebalik dinding. Mata merupakan antara organ deria yang penting dalam menjalani kehidupan seharian, sama ada tua ataupun muda. Mata merupakan deria penglihatan yang digunakan untuk mendapat dan menerima maklumat. Bagaimana mata boleh melihat? Mata boleh melihat dengan cahaya yang dipantulkan dari permukaan objek yang kita lihat ke dalam anak mata. Cahaya bergerak melalui kanta mata dan difokuskan kepada retina. Image yang nyata, lebih kecil dan dalam keadaan terbalik akan terbentuk, lalu saraf optik akan menghantar impuls dari retina ke otak dan otak akan mentafsir image sebagai objek yang dilihat. Untuk mengatasi had deria penglihatan, terdapat 7 alat yang dapat membantu mengatasi. Antaranya ialah kanta pembesar, seperti yang anda boleh lihat di skrin. Kanta pembesar adalah alat yang digunakan untuk membesarkan objek kecil. Kanta pembesar merupakan kanta cebung yang mempunyai panjang fokus yang lebih pendek. Apabila objek dilihat melalui kanta pembesar pada jarak yang kurang daripada panjangnya, fokus image terbentuk akan diperbesarkan. Seterusnya, teleskop. Teleskop adalah sejenis alat optikal yang digunakan untuk memerhatikan benda-benda yang jauh jaraknya seperti bulan dengan menumpukan ke semua sinaran elektromagnet seperti cahaya. Istilah ini menunjukkan kepada teleskop optik. Selain itu, terdapat teleskop yang digunakan untuk kebanyakan spektrum sinaran elektromagnet dan untuk jenis isyarat lain.
Untuk mikroskop, mikroskop merupakan peralatan makmal yang digunakan untuk melihat objek yang terlalu kecil seperti mikroorganisme bagi mata kasar. Seterusnya, sinar X. Sinar X ialah alat yang digunakan untuk mengimbas imej tubuh badan bagi tujuan perubatan. Manakala periskop, periskop adalah alat yang digunakan untuk melihat objek di hadapan yang terlindung oleh halangan. Seterusnya, alat pengimbas ultrabunyi. Alat pengimbas ultrabunyi adalah alat yang digunakan untuk mengimbas bahagian dalam badan dengan melihat struktur dari pergerakan organ dalaman. Akhir sekali, binokular. Binokular merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda yang jauh. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya untuk pembentangan deria pendengaran. Bagi had deria pendengaran, sebagai definisi, had deria pendengaran adalah had keupayaan telinga untuk mendengar bunyi. Kita hanya dapat mendengar bunyi yang berfrekuensi antara julat 20 Hz hingga 20.000 Hz, sehingga kita tidak dapat mengesan bunyi berfrekuensi di luar daripada julat frekuensi ini. Julat frekuensi pendengaran seorang individu adalah berbeza. Apabila usia seseorang semakin meningkat, julat frekuensi pendengaran seorang individu menjadi semakin kurang kenyal. Antara alat deria pendengaran yang terlibat adalah stetoskop. Stetoskop adalah alat medis yang fungsinya tidak hanya untuk mendengar suara detak jantung saja, tetapi juga untuk mendengar suara organ lain yang berada di dalam tubuh. Beberapa organ yang bisa didengarkan oleh alat ini antaranya adalah suara organ pencernaan, paru-paru, bahkan sampai suara janin yang masih di dalam kandungan pun dapat didengar detak jantungnya. Seterusnya adalah alat bantu pendengaran. Alat bantu dengar ialah alat elektronik yang menggunakan kuasa bateri yang berfungsi untuk menguatkan bunyi bagi membantu pendengaran dan komunikasi yang lebih baik. Yang seterusnya, pembesar suara. Pembesar suara digunakan untuk menguatkan lagi bunyi yang dihasilkan. Pembesar suara menolak satu perantaraan menurut denyutan isyarat elektrik. Dengan itu menyebabkan gelombang bunyi terhasil dari mana ia boleh diterima oleh telinga. Dan akhir sekali ialah mikrofon. Mikrofon digunakan untuk menukarkan gelombang akustik ke dalam bentuk getaran mekanikal. Mikrofon digunakan dalam pelbagai perkakasan seperti telepon, alat bantu dengar, sistem rebahan awam untuk dewan konsert dan keramaian, pembikinan film, kejuaraan audio secara langsung dan dalam rekaman bunyi, radio dua hala, megafon, penyiaran radio dan televisyen dalam komputer untuk merekam suara, pengecaman pertuturan dan sistem surya melalui protokol internet serta untuk tujuan bukan untuk akustik seperti penderia ultrasonik atau penderia ketukan knob sensor. Sebagai kesimpulannya, kemajuan teknologi nampaknya banyak membantu kita untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Alatan modern seperti sinar X dan juga alat bantu dengar ternyata banyak membantu ramai manusia dalam mendapatkan keperluan hidup yang maksimal. Walau bagaimana sekalipun, teknologi yang ada ini membantu kita, namun perlulah kita sadari akan kepentingan menjaga organ deria kita dengan baik. Anugerah panca indera ialah satu karunia Tuhan yang patut disyukuri. Gaya hidup yang tidak sehat dan kerjaya berisiko tidak boleh menjejaskan kepekaan organ deria kita. Sekian dan terima kasih.